Lepas tu nak barakah lagi, berbuka sekarang. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza akala ahadukum fala yamsa yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Oh, ni payah sikitlah. Kata Nabi, kalau seorangmu sudah makan, jangan mau gaduh-gaduh, lorak-lorak nak basuh tangan. Jangan. Lepas makan, kata Nabi, jilatlah tangan kamu. Ataupun minta kawan kamu jilat tangan kamu. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad. Hal ni pun masalah juga. Lama orang mikir, barakah celah mana? Jilat tangan sendiri boleh kira lagi. Nak jilat tangan saing sebelah, Allah insaf. Bagaimana kita nak memahami hadis ini? Barang perlu diingat, Nabi, para sahabat berbuka bukan serupa kita menu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzubika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Sultan Mahmud, Bandar Al-Muktafi Billah Shah. Yang saya raikan juga rakan-rakan seperjuangan dari Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ataupun ke Tengah. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Seterusnya dapat kembali kita bersua muka dalam program Majlis Santunan Kasih Ramadan KKW Wilayah Ketengah 2024. Dan saya diminta membawakan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu Ramadan bulan penuh keberkatan. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah sampailah Ramadan hari ke-6. Terhitung saat mentari terbenam. Dapatlah pahala amalan ditanam agar terlepas neraka jahanam. Amal yang baik akan dibalas, dunia akhirat akan membekas. Lakukan semua secara ikhlas, menghadap Allah bak sehelai kertas. Bulan Ramadan ni hak kita nak cari adalah keberkatan. Apa makna berkat? Berkat ini bahasa Arab. Dalam Quran ada banyak sebut perkataan berkat dalam pelbagai bentuk. Barakah, tabarakah, barakat, mubarak, macam-macam. Contohnya malam Al-Quran diturunkan, Quran sebut Lailatul Mubarakah. Dalam Quran, bahkan Quran itu sendiri dikenali sebagai Kitabun Mubarak. Ataupun ada kawasan-kawasan mulia seperti Kaabah, Masjidil Aqsa, sekitar kawasan itu disebut sebagai Mubarak. Barakna haulahu. Jadi berkat ni apa benda? Salah satu doa yang kita dituntut dan disuruh untuk bacakan kepada pengantin baru misalnya, apakah doa itu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu juga ketika memberi dan menjawab salam, kita sangat digalakkan bagi salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya berkat ni benda mustahak.
Kita makan, kenapa kita doa Allahumma barik lana fima razaqtana? Ya Allah, berkatkanlah juadah ini. Apa sebab? Kerana berkat ini, kata para ulama, dari segi bahasanya diambil dari al-birkah. Birkah ni kalau di tengah padang pasir, dia tempat berkumpul air. Bayangkan tengah panas lik-lik pada pasir, tiba-tiba jumpa tompok air, dipanggil birkah. Apa perasaan orang hak kepanasan? Sudah pasti akan jadi sejuk, gembira, bersyukur, macam-macam. Artinya berkat ini, kata ulama, dia kebaikan yang tidak berkesudahan, ada semua. Itu dipanggil berkat. Ataupun berkat ni bahasa mudahnya ada campur tangan Allah dalam hidup kita. Contohnya, kalau harta kita ada berkat, kita akan jadi bahagia. Ada orang harta banyak tak bahagia sebab tak ada kebaikan, tidak ada campur tangan. Rumahnya besar bertingkat-tingkat, duitnya tebal berlipat-lipat, keretanya bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Apa sebab? Kerana bahagia tidak mesti duduk pada kaya. Kenapa kekayaannya tidak membahagiakan? Ditarik berkat. Ada orang kahwin, ada rumah tangga, tapi tidak bahagia. Dulu orang nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, tapi kahwin sampai ke mati. Orang sekarang pagi menikah, petang berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar tiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap dah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dengar-dengar dah bercerai. Apa sebab? Berkat ditarik. Apa itu berkat ni? Benda mustahak. Macam kita makan, orang makan, kita makan. Tapi orang makan okey, kita makan sakit. Berkat ditarik. Orang makan durian juga, macam awak seorang dalam dunia makan durian, tiba-tiba jatuh sakit. Something wrong. Berkat ditarik. Maka inilah kita nak cari balik berkat ni. Berkat ni benda hilang, benda tak ada. Tuan-tuan pergilah pasar malam ke, bazar Ramadan ke, berkat ni orang tak jual. Tak ada orang boleh jual berkat. Berkat ni kena cari. Sebab itu dalam agama kita ada suatu kaedah dia panggil tabaruk. Apa makna tabaruk? Mencerap berkah. Kita cari berkat. Berkat ni kena cari. Kalau berkat tak ada, kita tak bahagia. Macam tuan-tuan hak umur 60, 70, 80 hak sihat, itu dia panggil berkat umur. Ada orang umur 40 ada 2 serangkai, 3 serangkai dah. Umur baru 40 lebih, banyaklah sakit. Semayam pun duduk, baru 40 lebih. Bukan orang sini cerita kat lain. Tapi ada orang umur 70 sihat, tu dia panggil berkat, bukan sihat, berkat umur. Berkat mustahak, kena cari berkat. Bagaimana nak cari berkat? Sahabat-sahabat Nabi dulu, dia cari berkat dengan siapa? Dengan Nabi. Sebab Nabi tu sendiri Nabi, dia ada barakah. Jadi sahabat dulu kalau ada nak dapatkan kebaikan pada sesuatu, dia pergi kat Nabi, dia akan minta pada Nabi. Contohnya kalau anak baru lahir, dia akan pergi cari Nabi. Dalam satu hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Sahabat dulu sering membawa anak-anak baby baru lahir jumpa dengan Nabi supaya Nabi tahnik anak itu. Ini hadis Muslim. Kenapa mereka buat begitu? Supaya budak ni dah besar jadi orang baik, tak mesti jadi ulama, jadi doktor, jadi engineer, jadi orang baik. Itu dia cari berkat, dia panggil. Sahabat-sahabat dulu. Tapi sekarang kita tak lah, kita Nabi tak ada. Kita carilah orang soleh, orang-orang warak, buatkan tahnik untuk anak kita, cucu kita. Begitu juga sahabat dulu, bila berasa badan tak sedap, berasa sakit,
selain pada pergi berubat, mereka juga akan jumpa Nabi untuk ambil barakah. Abu Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat dia pernah cerita, zahabat bi khalati ila Rasulillah faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti wuji'un. Mak saudara dia berjalan bersama dengan dia, ajak pergi jumpa Nabi. Mak saudara dia ni pun kata, ya Rasulullah, anak saudara aku sakit. Famasaha ra'si. Nabi pun pegang kepala dia, wada'a li bil barakah. Dia doakan pada aku berkat. Summa tawadda'a fashuribat min wudu'ihi. Kemudian Nabi pun berwuduk. Ada sedikit sisa wuduk tu, Nabi suruh aku letakkan di mulut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya sahabat dulu ambil barakah, cari berkat. Ada yang cari berkat dengan peluh Nabi. Nabi peluh, mereka tadah. Sampai Nabi pelik, apa kamu buat begini? Fafarighan Nabi faqala ma tasna'ina ya Muslim. Muslim, apa mu kutip peluh aku, tadah peluh aku? Faqalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanana. Kami ambil ini nak beri berkat pada anak-anak kami. Adakah Nabi marah? Tak, kata Nabi, as-sabti. Betul caramu ni, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita kena cari berkat. Tapi disebabkan Nabi dah tak ada, kita jangan salah cari barakah. Contohnya nak cari berkat dengan benda-benda yang tidak syar'i misalnya. Benda-benda yang tidak dibenarkan dalam agama. Kita takut kita terperangkap ke dalam perangkap TBK. TBK ni tahyul, bid'ah, khurafat. Itu saja. Jangan cari berkat hak tak tentu arah, hak boleh merosakkan akidah misalnya. Ada orang ambil berkat dengan batu permata, dengan patung, dengan duit siling lama, dengan lukisan lama, dengan loket, dengan batu cincin, dengan azimat cincin Khatam Sulaiman. Orang tu berbahaya. Jangan ambil berkat dengan benda itu. Dia kadang orang kita, tuan-tuan, ni bukan cerita sini, tempat lain. Kepercayaan dia kepada berkat yang tidak syar'i ni memang kadang banyak sangat. Ada orang dia percaya pada benda-benda tertentu. Kalau kita tengok akidah para sahabat dia, sahabat zaman dulu, tuan-tuan, setakat batu pelik, pokok pelik, banyak zaman Nabi dulu. Banyak. Sebagai contoh, zaman Nabi ada batu ni, batu boleh bercakap. Batu ni beri salam pada Nabi. Setiap kali Nabi lalu, dia beri salam, Assalamualaikum. Batu. Dan batu ni letaknya di Mekah. Nabi kenal batu ini, tahu batu ini, para sahabat pun tahu batu ini. Kata Nabi, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al-an. Aku tahu ada satu batu di Mekah beri salam pada aku sejak sebelum aku jadi Nabi lagi. Dan aku tahu batu tu sampai le ni, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat tahu batu tu, cakap dengan Nabi. Tapi tidak ada seorang pun sahabat ambil batu tu buat batu cincin. Tak ada. Tak ada seorang pecahkan batu tu buat tasbih. Tak ada. Sebab Nabi dah ajar, nak ambil berkat benda yang aku beritahu je. Benda mu jangan reka-reka. Nak ambil berkat dengan benda mu reka tak boleh. Nak ambil berkat dengan kipas tak boleh. Tak ada dalil, tak ada. Nak mengambil berkat dengan tiang masjid Sultan Mahmud Al-Mu'tafi Billah tak boleh. Dia kena ada dalil. Berkat ni kena ada dalil. Hajar Aswad, tuan-tuan sekalian, seluruh umat Islam sepakat Hajar Aswad adalah batu yang paling mulia dari segala batu yang ada dalam dunia. Seluruh orang sepakat. Tetapi zaman Nabi, zaman sahabat, tak ada seorang pun sahabat yang menganggap Hajar Aswad tu batu yang ada kesaktian. Tak ada. Tak ada seorang pun yang kalau sakit bawa jumpa pergi depan batu Hajar Aswad. Tak pernah. Sebab itu Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, ketika cium Hajar Aswad, apa dia kata pada sahabat-sahabat dia? Inni a'lamu annaka hajarun
la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Batu, kata Umar Al-Khattab, aku tahu kau ni batu yang tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Kalaulah tak sabit aku tengok Nabi ciummu, aku pun tak sudi ciummu. Hadis riwayat Bukhari. Akidah kuat. Dan tak pernah ada sahabat hak pecah batu tu buat batu cincin, tak pernah. Zaman Nabi ada unta hak bercakap pada Nabi, ada. Dalam hadis riwayat Ya'la bin Murrah As-Saqafi radhiyallahu anhu diceritakan, bainama nahnu nusiru ma'an Nabi idza mararna bi ba'irin yusna alaih. Kami pernah berjalan dengan Nabi, tiba ada sekelompok unta, kami lalu, ada seekor unta tu dia keluar, dia pergi kat Nabi. Dia pun jar-jara fawadda'a jiranuhu fawaqafa alaihi Nabi faqal. Dia pergi kat Nabi, dia letak kepalanya di bahu Nabi. Rupanya dia mengadu. Cakap dengan Nabi. Wah, dia cakap. Nabi layan. Rupanya unta ni mengadu. Nabi pun bila dah dengar aduan tu, kata Nabi, aina sahibu hadzal ba'in? Sahabat pergi cari siapa owner dia, toke dia siapa, siapa punya unta ni. Dia cari jumpa. Faja'u faqal, bila dia mari, Nabi pun bersabda pada dia, bi'nihi, pakcik jual ke saya unta ni. Pakcik dia kata, bal nuhibbuhu laka ya Rasulullah. Saya tak nak jual unta ni ya Rasul. Kalau tuan minta saya beri hadiah saja. Saya tak jual lah kalau dengan Nabi. Dan Nabi tanya, kalau awak jual ada unta lain? Tak ada ya Rasul, seekor ni ada. Dah awak jadi asnaf pula, nyusah ke orang pula nanti. Tak payah jual lah, tak payah berilah, jual ke saya. Kata, kenapa ya Rasulullah suka sangat unta saya ni? Kata Nabi begini, unta ni, amma iza zukirat haza min amrihi fa inna syaka kasratal amal wa qilatal alaf. Unta awak ni tadi mengadu ke saya, awak ni majikan hak tak patut, tak ada hati perut. Awak suruh dia kerja banyak, gaji sikit. SKMK dia panggil ya. Sikit kasih banyak kerja. Mana boleh. Kerja banyak kena bonus banyak. Kerja banyak allowance kena banyak. Kerja banyak TNT jangan potong. Kerja banyak OT jangan potong. Baru sesuai. Awak sekarang suruh dia kerja siang malam, allowance potong, TNT potong. Tak boleh begitu. Nabi tegur. Bila dah tegur, okeylah, orang hak unta ni tadi terima. Tetapi tidaklah selepas daripada itu dia pakai ke unta dia dengan kain kuning ke, letak rambu ramba ke, di arak ke sana kemari bila ma'al hijrah. Dah, tak pernah. Walaupun unta tu boleh bercakap. Zaman Nabi ada banyak pokok-pokok ajaib, banyak pokok yang pernah tunduk pada Nabi. Pokok apa lagi? Pokok Hudaibiyah. Itu sebut dalam Quran. Ataupun misalnya pokok kurma yang menjadi tiang Masjid Nabawi menangis. Berapa banyak pokok ajaib zaman Nabi. Ada satu pokok zaman Nabi, tuan-tuan, dia berjalan pada Nabi, ada. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan oleh Ya'la bin Murrah As-Saqafi radhiyallahu anhu, baina nahnu nusirun ma'an nabi fanazalna manzilan fanaman nabi. Kami pernah bermusafir, Nabi penat, Nabi baring. Tiba-tiba faja'at syajaratun tasyuqqul ard. Depan mata kami nampak pokok, ada pokok ni berjalan membelah bumi. Sampailah kat Nabi, dia payungkan Nabi. Bila Nabi nak bangun, raja'at ila makaniha, dia balik semula ke tempat asal dia. Bila Nabi bangun, falamma staiqadha Rasulullah zakarat lahu faqala hiya sajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jalla an tusallimu ala Rasulillah fa'adhin laha. Sahabat pun cerita, ya Rasul, saat ni ada pokok berjalan mari sini. Tuan tak sedar, tuan tidur, dia payung teduh sebab panas, dia teduhkan. Maka kata Nabi, oh pokok tu dia minta izin dengan Allah untuk nak memayungi saya. Allah izinkan dia dapat datang pada saya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang menganggap pokok itu sakti
atau menjadikan pokok itu ambil buat azimat, buat tangkal dan sebagainya. Tak pernah. Sebab itu kita nak cari berkat, jangan salah pilih. Kadang ada orang ambil berkat dengan penceramah. Tidak salah, tapi jangan lebih-lebih sangat. Sikit-sikit dah lah. Ustaz ambil gambar ustaz berkat. Kok mana ambil gambar ustaz jadi berkat? Besar mana frame letak di rumah? Jangan guna perkataan berkat pada benda yang tak sesuai. Ambil gambar, pukul gambar je lah. Jangan ambil berkat sikit ustaz, ambil berkat. Bukan ambil berkat, ambil gambar je lah. Ambil berkat sikit, Ada orang peseng, kalau jamuan ni buka contohnya, bawa nasi ke ustaz. Ustaz minta tolong gaul sikit ustaz. Buat apa tolong gaul? Ambil berkat. La ilaha illallah. Mari mana? Berkat mesti ada dalil. Tak boleh reka. Tak boleh reka. Dia kalau kita nak ambil berkat dengan benda yang ada dalil, apa contoh? Dia panggil tabaruk yang syar'i. Pertama sekali, kita tabaruk dengan waktu tertentu. Apakah waktu yang ada berkat? Nombor 1, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada orang petikai. Ini bulan paling berkat. Betul orang panggil Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh berkat. Ramadan Al-Mubarak. Sampai ada orang print banner salah tulis Ramadan Al-Murtabak. Dia Mubarak dengan Murtabak salah aja, Cina salah taik. Al-Murtabak ni, Mubarak. Ramadan ni bulan berkah. Saya akan terangkan banyaklah berkat dia. Malam Lailatul Qadar, malam yang barakah. Hari Jumaat, barakah. Itu semua ada dalil. 1/3 malam akhir, barakah. Siang hari 10 awal Zulhijjah, barakah. Ni waktu duha kita sedang berada ni, barakah. Hak ni semua ada dalil. Ada kalau Ramadan ni tak payah ceritalah. Kalau kita amati, Allah jadikan Ramadan ni keseluruhan, siang, petang, pagi, malam, 24 jam barakah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais, Ramadana khamsata ahruf, farra ridwanullah lil muqarrabin wal mim maghfiratu lil 'asin wad damanullah lit ta'ifin wal alif ulfatullah lil mutawakkilin wal nun nawalullah lis sadiqin. Kata dia punyalah banyaknya berkat Ramadan siang malam pagi petang. Pada hurufnya pun ada berkat. Ra mim dot alif nun. Ra itu redha Allah pada hamba yang terpilih. Mim tu keampunan Allah, maghfirah kepada orang buat maksiat dia akan ampunkan. Dot itu doman, jaminan Allah pada orang yang rajin ibadah, jaminan surga. Alif tu kecintaan, ulfah, cintanya Allah pada orang yang pada siapa? Mutawakkilin, orang tawakal. Nun nawal, anugerah Allah kepada orang yang jujur. Ramadan ini barakah. Baik tu kena ambil berkat. Ambil barakah. Itu pertama, berkat dengan masa. Ada berkat ini pula kata ulama, tabaruk yang kita boleh, berkat yang kita boleh dapat dengan ucapan mulut kita. Ada mulut kita ni boleh dapat keberkatan. Pertama sekali zikir. Zikir berkat. Tuan-tuan bulan puasa ni banyak zikir. Allah 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 Allah. Tu hak paling pendek. Ataupun membaca yang lebih panjang lagi. Jadikanlah Ramadan ni tuan-tuan, zikir ni tak terikatlah apa-apa kaedah. Kecuali kita ada mengaji tarikat misalnya, itu adalah dia punya cara disiplin zikir dia. Tapi kalau orang biasa, zikirlah apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berapa kali terpulang pada kita. Besar mana tasbih pun terpulang pada kita juga. Ada orang moden pakai kaunter, cocok tok di jari sekarang ni, teh 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 teh. Sambil-sambil orang pakai untuk tawah tu kan, tapi dia pakai untuk berzikir. Misi zikir. Zikir ni dia barakah. Dia ada berkat. Apa lagi? Baca Quran, barakah. Ini semua tabaruk mulut dia panggil. Tabaruk dengan mulut kita. Apatah lagi bulan puasa ni pula, bulan Ramadan ni bulan Quran. Maka bacalah Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
Tidak rugi membaca Quran, sebab nanti hari kiamat Quran akan datang bela kamu di padang mahsyar. Quran ni macam peguam bela kita. Dia berhujah depan malaikat bagi pihak kita. Dia lawyer kita. Dengan syarat kita bersahabat dengan dia. Hadis Muslim. Quran ni dia barakah. Itu sebab apa juga produk yang ada kait dengan Quran, insya-Allah mudah jual. Mudah jual. Hatta madu lebah pun kalau kait dengan Quran, orang beli madu tu berbanding madu yang tak ada kait dengan Quran. Letak madu tualang, botol biasa. Letak madu, tulis situ, ini madu penuh gigit 40 budak tahfiz. Orang akan beli hak ni. Apa sebab? Quran. Jual ayam bakar, contoh, ni contoh. Jual ayam bakar, ini ayam bakar. Bakar dalam tem minyak ke. Ini ayam bakar, yang mana ayam ni dulu didengarkan Quran. Orang beli ayam tu lagi. Quran ni boleh buat duit. Mana dia mudah. Cuma kepada peniaga jangan jual produk pelik-pelik begitu. Ustaz, saya jual ayam masak merah. Apa bezanya? Ayam saya ni dengar Quran. Jangan bengkan dengan Quran. Al-Quran turun untuk manusia, bukan untuk ayam. Quran turun untuk manusia, bukan untuk lembu. Ustaz ni daging bagus sebab lembu ni dengar Quran. Quran turun bukan untuk lembu, untuk manusia, untuk tuan lembu tu, bukan untuk lembu. Jangan mudah sangat. Bulan Ramadan ni Quran jangan tinggal. Barakah. Di kalangan ulama dulu, mereka ni khatam Quran bulan Ramadan rasa di luar kemampuan kita. Ada beberapa kisah yang menakjubkan. Sebagai contoh, ada seorang ulama namanya Al-Aswad bin Yazid. Dia ni seorang ulama besar tabi'in di Kufah. Dia mampu khatamkan Quran 30 juzuk setiap 2 malam. 2 malam khatam. 2 malam khatam. Mana kita hari kena dia dah khatam 3 kali. Khatam setiap 2 hari. Kata Ibrahim An-Nakhai, kana al-aswadu yukhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad dulu khatam Quran setiap 2 malam khatam. Ni dalam kitab Siyar A'lamun Nubala ada diceritakan. Dan disebutkan dalam kitab yang sama, kalau di luar bulan Ramadan pula, Al-Aswad ni dia biasa khatamkan Quran setiap 6 hari. Seminggu khatam, seminggu khatam. Dia rehat dia tidur sekejap antara maghrib dengan isyak. Lepas tu bila antara isyak dia bangun, ambil sembahyang isyak, ngaji lagi. Dia suka ngaji Quran. Ada juga seorang lagi ulama di kalangan tabi'in nama Qatadah bin Da'amah. Dia ni salah seorang murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ni sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai orang yang sangat pandai dalam bab tafsir, dan dia paling mahir tentang perselisihan ulama, pendapat ulama dalam ilmu tafsir. Sehingga kan Sufyan Ats-Tsauri kata tak ada dah di muka bumi ini orang hak sama hebat dengan Qatadah bin Da'mah dalam bab tafsir Al-Quran dan membaca Quran. Kata Salam bin Abu Muti' rahimahullah, kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in wa idza jaa ramadhanu khatama fi kulli thalathin fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Qatadah ini dia amalan biasa, khatam Quran setiap 7 hari, seminggu sekali khatam Quran. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dia akan khatamkan setiap 3 hari, 30 juzuk 3 hari. Dan kalau 10 hari terakhir Ramadan, dia khatam setiap malam. Ni boleh tuan-tuan merujuk kitab Siyar A'lamun Nubala. Begitu juga imam kita Muhammad bin Idris, Syekh Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i lah. Nama kad pengenalan dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada seorang murid Imam Syafi'i yang kata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dia cerita, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahr Ramadan 60 khatmatan. Guru saya Imam Syafi'i sepanjang Ramadan dia khatam Quran 60 kali. Imam Syafi'i.
Dan ditambahkan pula oleh Ibnu Abi Hatim bahawa khatam itu Imam Syafi'i lakukan dalam semayang. Bayangkanlah tuan-tuan, Imam Syafi'i khatam Quran sehari 2 kali. Subhanallah. Subhanallah. Kita tak ada mikir. Tak ada mikir. Ulama dulu suka baca Quran. Begitu juga Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ni salah seorang ulama hadis daripada negeri Syam. Nama kunyahnya Abul Qasim. Beliau penulis kitab yang terkenal. Salah satu kitabnya yang masyhur, kitab Tarikh Dimashq. Itu terkenal lah, tulisan Ibn Asakir. Anak dia cerita pasal bapak dia. Anak dia nama Qasim. Kana muwaziban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran. Ayah saya dulu bulan puasa buat 2 perkara. Pertama, sembahyang jemaah tak tinggal. Yang kedua, baca Quran. Yakhtimu kullu jumaah wa yakhtimu fi Ramadan kulli yaum. Dia khatam Quran setiap minggu. Tetapi bila bulan Ramadan dia khatam Quran setiap hari. Dia namanya Ibnu Asakir. Jadi kita tanya diri kita pagi ni, apa kita hidup kurang berkat? Sakit banyak, umur kurang berkat, keluarga kurang berkat, harta kurang berkat. Apa sebab? Mungkin salah satunya jarang baca Quran. Jarang baca, tapi jarang. Jarang. Baca Quran berkat. Apa lagi tabaruk selain daripada dengan mulut kita, dengan masa? Yang ketiga, kata ulama, kita tabaruk dengan perbuatan anggota badan kita. Ada amalan badan kita ini boleh mengundang barakah. Apa contohnya? Talabul ilmi, pergi menuntut ilmu. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, kata Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan demi nak belajar satu ilmu, Allah mudahkan jalan untuk dia esok masuk surga. Dengan syarat majlis itu ada membaca Quran dan juga hadis. Sebab itu saya selalu tegur atau pesan pada rakan-rakan penceramah, awak nak jadikan majlis itu majlis ilmu, mesti ada baca hadis, baca Quran. Kalau setakat buat kelakar pada mula sampai habis, Maharaja Lawak orang boleh tengok. Banyak ke cerita kelakar orang boleh tengok. Majlis ilmu di masjid mesti ada Quran, mesti ada hadis. Baru dia jadi barakah. Kelakar sikit-sikit okey. Jangan tak ada langsung hadis. Kalau tak, apa yang barakahnya majlis ilmu tu? Dia jadi ucapan perhimpunan Islam macam tu sajalah. Dia tak ada apa-apa. Barakah duduk pada hadis itu. Baik itu kita di Malaysia ni, kita tidak rasa berkat sangat hadis ni. Tapi kalau tuan-tuan pergi India, hadis ni kedudukan tinggi. Orang Malaysia dia barakah pada Quran. Quran memang dia jaga betul. Orang Malaysia tuan-tuan, Quran kalau tak ada ismayang tak pegang. Punyalah hormat Quran. Hatta orang mencuri sekalipun, kalau dia pergi mencuri rumah orang, dia tahu mocik-mocik suka taruh duit dalam Quran. Dia nak ambil Quran tu, beralah ambil kain. Padahal dia nak mencuri, dia alah dengan kain. Bapa mualah aku tak ada ismayang. Punya dia jaga, padahal dia nak mencuri. Sebab kita tahu benda tu ada berkat. Tapi kitab hadis tak rasa gitu. Hadis 40 koyok-koyok lah kalau di masjid. Sebab orang tak rasa barakah. Di India tuan-tuan, mereka hormat hadis ni macam hormat Quran. Sampai kan kalau orang sakit, kita kalau pergi kat tempat orang sakit, orang hospital ICU ke, kita baca Yasin. Dia ada di kalangan mereka baca hadis. Baca hadis. Duk baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu Allah wa hijratuhu. Kita jadi heran, apa pula membaca hadis? Dia kata aku nak ambil barakah daripada mulut Nabi yang mulia. Hadis kan mulut Nabi. Sebab itu ustaz-ustaz kalau mengaji di India, dia akan cenderung hadis kuat. Sebab itu orang kalau belajar agama di India, kita tak panggil ustaz. Ustaz ni belah tanah Arab, belajar di Malaysia panggil ustaz.
Tapi kalau dia graduan keluaran India, Pakistan, kita panggil apa? Maulana. Kalau Maulana, itu dia daripada graduan India. Dan biasanya Maulana hadis dalam kepala. India dimuliakan hadis. Jadi majlis ilmu mesti ada hadis. Quran of course lah, kena ada Quran. Apa lagi amalan badan kita yang boleh mendapat barakah? Selain macam tuan-tuan datang majlis ilmu pagi ni, ada barakah. Barakah dia. Yang kedua, kata ulama, semayang berjemaah, ada barakah. Barakah ada. Tapi kita tak nampak. Dia berkat ni bukan macam dapat RM50. Habis semayang jemaah selok sejadah dia RM50. Tak, berkat ni dia bagi benda lain. Bahagia, ketenangan, kesihatan, berkat umur. Apa lagi amalan badan yang boleh mengundang barakah? Bersedekah, mengundang barakah. Majlis kita hari ni, majlis kita memberi sumbangan. Buat pula bulan Ramadan, barakah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ila Nabi ay shaumi afdalu ba'da Ramadan, faqala Sya'ban li ta'zim Ramadan. Sahabat tanya, ya Rasul, selain daripada Ramadan, puasa mana hak paling tinggi markah dia? Hak first class ya Rasul. Puasa sunat yang first class. Kata Nabi, puasa sunat terbaik selepas pada puasa Ramadan adalah puasa Sya'ban. Puasa sunat Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Sebab Sya'ban ni gerbang Ramadan. Lepas tu sahabat tanya lagi, fa'i sadaqati afdal, apa sedekah terbaik ya Rasulullah? Sadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi tahniahlah kepada ketengah KKDW yang buat program sedekah sumbangan pada orang memerlukan di bulan Ramadan. Sedekah tu dah barakah dah. Buat pula di bulan berkat, berganda-ganda lagi. Ni cerdik dia panggil. Nak buat amalan ni kena cerdik supaya kita dapat pahala, makan komisen banyak. Work smart, don't work hard. Ibadat ni kena bijak. Jangan kuat ibadat tapi pahalanya lebih kurang saja. Kita orang bijak ni, kita pilih waktu yang sesuai, hari yang sesuai. Macam contoh kalau buat majlis sumbangan ni, bulan puasa, waktu duha, hari Jumaat pula, itu berganda-ganda lagi. Tapi kita buat hari Ahad pun boleh jugalah, tak ada masalah. Buat hari Jumaat, waktu duha, bulan puasa. Sambil buat tu pula ada wudu, dia bertambah lagi. Ini multiplier effects. Work smart, jangan work hard. Itu amal dengan badan kita. Ada juga tabaruk ni kita boleh dapat dengan keadaan. Ini bulan puasa kita boleh buat. Apa caranya? Berbuka nanti, tuan-tuan jangan makan seorang. Makan berjemaah, barakah. Dalam satu hadis, sahabat pernah mengadu, ya Rasulullah, inna na'kulu wala nashba'. Ya Rasulullah, kami ni masalah. Makan dah, tapi lapar pula. Lapar semula. Cepat lapar ya Rasul. Mana buka tadi, buka dah. Maya maghrib. Kemudian maya isyak. Lepas isyak tu lapar, berasa lapar dah. Ataupun maghrib, buka banyak lah, pukul 8 baru maghrib. Lepas tu sembahyang isyak, lepas tu sembahyang tarawih, baru buat 8, lapar dah. Macam mana nak buat ya Rasul? Cepat sangat lapar. Padahal waktu siang 13 jam, 14 jam tak ada masalah, boleh tahan lapar. Hak ni cepat lapar ya Rasul, nak moreh kerja. Nabi tanya satu soalan, fala'allakum taftarikun. Mau makan suku-suku, makan asing-asing, makan sendiri-sendiri ke? Tak makan sekali? Qalu na'am. Ya Rasul. Seorang makan sana, seorang buka sini, seorang buka sana, seorang buka sini. Hak ni bawah pokok, hak ni atas meja, hak ni atas batu, hak ni macam-macam. Kami tak duduk sekali. Kata lagi, fajtami'u ala ta'amikum. Mu kena duduk sama-sama. Duduk berjemaah ala ta'amikum, mengadap makanan kamu. Wazkuru smallah alaih. Dan kamu sebut nama Allah. Apa kesannya? Yubarak lakum fihi. Barulah berkat makanan itu. Makan sikit kenyang, insya-Allah. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Jadi buka nanti jangan buka sendiri-sendiri. Mentang-mentang ada lauk pelik pada orang, bawa pada rumah, malu nak makan sekali, duduk bawah pokok seorang-seorang. Barakah hilang. Bukankah lebih baik makanan yang kita bawa dari rumah tu dikongsikan dengan geng satu meja kita? Barakah tambah lagi.
Sebab memberi makan pada orang berbuka puasa, segala pahala orang tu sedut dapat ke kita. Work smart, don't work hard. Sebab ada orang macam kita nak buat iftar petang sekarang, dia ni banyak benda tak boleh makan. Ikan sungai tak makan, kambing tak makan, rusa tak makan, pelanduk tak makan, itik tak makan. Tak tahu dia makan apa, makan ayam. Ayam pun ayam bandar, ayam kampung tak makan, ayam hutan tak makan. Kalau tengok gaya tak makan tu patut kurus dah badan, tengok sehat je. Mari mana sehat kita tak tahu. Dalam hati kita lah banyak pantang tapi badan sehat. Macam-macam tak boleh makan. Bukan dia sakit, dia tak biasa. Orang bandar agaknya tak biasa duduk kampung. Jadi untuk orang macam ni pergi majlis orang, pergi beroh apa, memang susah. Dia tak ada makanan dia. Maka dia terpaksa bawa makanan sendiri. Isteri dia bekalkanlah telur mata dengan kicap manis. Gitu dia kena bawa makanan untuk dia. Jangan kerana makanan dia pelik pada orang lalu dia makan di tempat lain. Duduk je sekali. Nasi panas ada petang sekarang, buah je telur. Offerlah sikit-sikit, ambil barakah. Barakah makanan kita. Dalam hadis lain Nabi pernah nyebut, al-barakatu tanzilu wastat ta'am, fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Makanan ni kata Nabi dalam pinggan, al-barakatu tanzilu wasatat ta'am. Berkat ni dia turun pada makanan, dia tuju ke mana? Tengah, kata Nabi. Dalam makanan dia tuju tengah. Fakulu min hafataihi. Maka bila mu makan, mu kena makan dari tepi, baru bawa ke tengah. Kalau mu terus kekah di tengah, barakah hilang. Mana tengah bawa ke tepi, mu rugi. Mu dah ambil dulu. Tapi kalau ambil sikit-sikit, kita dapat sikit-sikit. Puk barakah. Ending dia. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Daripada hadis ni yang orang buatkan satu kaedah, makan dalam talam. Makan dulang itu sunnahnya adalah berdasarkan hadis ini. Orang mikir macam mana kita nak dapatkan ni? Oh, buat pinggan besar, makan 3-4 orang, tok segala nasi lauk, hak lauk paling sedap letak di tengah. Kambing ke apa tok tengah. Di situ turunnya barakah. Tapi orang lain lupa, Nabi pesan, kalau dah makan ramai-ramai, mu jangan terus tekan hak tengah. Hak tu kambing, ayam, segala benda duduk tengah. Mu kena tok makninah dari tepi dulu. Baru cubit. Jadi kita boleh tengok orang ngaji tak mengaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah selalu tak mengaji. Dia kalau orang ngaji dari tepi. Oh, kalau main dari tepi ustaz tak boleh lauk ke saya ni, semua Dracula belaka ni, piranha belaka ni. Bagi siap-siap ambil tok-tok kat kita, ambil mana tok dulu. Itu selamatlah. Pandai-pandailah tuan-tuan nak mengenyangkan perut sendiri. Tapi kalau nak barakah, dia duduk tengah makanan. Artinya kena makan ramai-ramai. Lepas tu nak barakah lagi, berbuka sekarang. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza akala ahadukum fala yamsa yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Oh, ni payah sikitlah. Kata Nabi, kalau seorangmu sudah makan, jangan mau gaduh-gaduh, lorak-lorak nak basuh tangan. Jangan. Lepas makan, kata Nabi, jilatlah tangan kamu. Ataupun minta kawan kamu jilat tangan kamu. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad. Hal ni pun masalah juga. Lama orang mikir, barakah celah mana? Jilat tangan sendiri boleh kira lagi. Nak jilat tangan saing sebelah, Allah insaf. Bagaimana kita nak memahami hadis ini? Barang perlu diingat, Nabi, para sahabat berbuka bukan serupa kita menu dia. Kita buka nasi, lauk, kari, sur semua. Nasi kandar, nala dekat, sur, memang nasi penuh kari. Nabi sahabat makan buah je. Nabi kurma je buka dia. Adalah masa-masa makan sup sikit.
Dia bukan suruh begitu, kambing menerak, nasi arak pun ada zaman Nabi. La ilaha illallah. Ada orang makan nasi mandi arak rasa masuk surga dah. Ngapa? Sunnah. Sunnah mana Nabi mana ada nasi arak zaman dia? Dia makan buah kurma je. Nabi makan buah kurma. Ada orang nak makan nasi. Kita makan buah dulu, ikut sunnah. Tuan-tuan, buah tu betul dah ikut sunnah. Tapi Nabi, buah tu je lah makanan dia, tak ada makanan lain. Dia kalau nak ikut sunnah, makan buah je. Nabi jarang-jarang makan sedap. Nanti saya akan ceritakan dalam hadis tentang buah kurma. Nabi tak ada makanan. Jadi kalau makan buah, mana ada kotor suruh begitu tangan. Buah. Jadi setakat depan orang tak kembang tekok menengok tuan-tuan. Tapi kalau nasi kari penuh buat blok begini, orang Allah pusing belakang. Jadi benda ni common sense. Jangan saya pegang hadis, saya kena amalkan. Agak-agak orang lain ada perasaan juga. Dan awak ada maruah, awak kena jaga maruah awak. Saya ingat isteri kita pun tak jilat tangan kita kalau rupa itu. Tak embuh dia. Tapi barakahnya ada. Barakah ada. Ada barakah. Apa lagi? Kelima, itu yang keempat, amalan kita bulan puasa ni dia datangkan berkat. Yang kelima kata ulama, kita tabaruk dengan makanan tertentu. Ni ada dalil. Tabaruk dengan makanan. Bulan puasa ni tuan-tuan, ada beberapa makanan yang kita suka tak suka kena ada. Kerana kita nak dapat berkat. Roti john dengan kurma, mana berkat? Bukan marah, kau marah pula orang nega roti john. Roti john dengan kurma, jauh kurma berkat. Walaupun sedap roti john. Kurma tak suka, ramai orang tak suka. Sekarang ni budak-budak kreatifnya taruh macam-macam, taruh cili padi ada, taruh bawang ada, taruh macam-macam celup, macam-macam nak bagi kesedap. Loh lah, tak ada masalah. Apa benda makanan barakah? Yang ni makanan ni, berkat ni yang disebut dalam hadis dalam Quran. Nombor satu di rumah kita kena ada minyak zaitun. Minyak zaitun kena ada. Bukan minyak zaitun hok rambut tu dah, itu lain. Minyak zaitun duduk dapur. Dalam satu hadis kata Usaid bin Thabit, "Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Kata berkat di situ. Kata Nabi, makanlah minyak zaitun, berminyaklah dengan zaitun, kerana dia adalah salah satu daripada pokok yang ada barakah, kata dia, berkat. Ni hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Jadi ibu-ibu di rumah boleh ada sebotol minyak masak, minyak zaitun. Memang mahal tapi berkat. Jangan guna kerak sangat, bengkok kita. Mahal minyak zaitun ni. Kanak kita goreng telur pakai minyak zaitun, pengsan kita minyak zaitun ni mahal. Kalau extra virgin olive oil tu 500 ml pun dah 150. Memang mahal. Jadi kita guna untuk dressing je biasa lah. Kalau buat salad ke apa, buat makanan Itali pula, gula-gula olio ke, spaghetti gitulah orang. Gitu je. Orang tak goreng ikan pakai minyak zaitun, kaya sangat. Mana gitulah. Taruh je di dapur. Janganlah buat hiasan, gunalah sekali-sekala untuk barakah. Kalau roti dengan zaitun sedap tuan-tuan. Roti dengan zaitun boleh buat kat amalan. Mana lepas tarawih nak ngunyah-ngunyah dah. Balah makan manis ni umur sekarang ni. Cari roti harak ke roti bakar ke dengan zaitun. Bubuh vinegar sikit, ada vinegar ada khas yang cuka Mak Saleh punya tu. Campur ke. Bila campur sedap. Dia style orang Arab makan. Jadi kena ada zaitun. Tak ada zaitun, buah zaitun pun jadilah. Buah zaitun murah sikit, ada banyak jual. Beli buah zaitun hijau ada, zaitun hitam ada. Jadi makan-makan, kunyah sikit, muak makan zaitun. Itu pertama, bulan puasa. Yang kedua, apa lagi makanan barakah? Susu jangan tinggal. Tuan-tuan, walaupun umur dah besar-besar ni, jangan berhenti menyusu. Menyusu masih kena nyusu lagi. Susu jangan tinggal. Waman saqahu Allahu labanan.
siapa-siapa yang diberikan padanya air susu, falyakul, hendaklah berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah aku keberkatan daripada susu ini, dan kurniakanlah aku lebih banyak berkat daripada susu itu sendiri. Kata Nabi, siapa-siapa, fa innila a'lamu ma yukhziu minat ta'ami wasyarabi ila laban. Aku tidak tahu apakah lagi dalam dunia ini satu benda hak lebih banyak atau kehebatannya boleh menggantikan susu ini. Sebab susu ni kata Nabi, ta'am wasyarab, dia dua. Dia adalah minuman, dalam masa yang sama dia adalah juga makanan. Yang hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Daripada hadis ni ada ulama mengatakan, susu kalau kita minum, dia tidak sekadar dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi untuk minum susu ada doa lain, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Sebab specialnya susu ini. Jadi susu minumlah. Susu betul, jangan susu tipu. Susu pekat tu susu tipu, kelapa sawit itu. Susu betul lah daripada lembu. Lembu, kambing, unta, ada susu lah. Susu orang tak payahlah susah nak buat hukum nanti. Susu binatang lah. Kan ada tanya saya minum susu isteri lagu mana ustaz jadi anak susu. Allah, ini soalan tak aku cerdik. Tua pangka, anak susu apanya. Jadi susu kena ada hidangan. Kalau pagi-pagi minum fresh milk, misalnya susu segar, makan konflik. Konflik kan boykot ni musim-musim ni susah pula. Susu lah kena ada susu. Tuak keluar. Apa lagi benda hak berkat untuk kita makan minum? Habbatus sauda. Ini benda barakah. Ini semua ada dalam hadis. Inna hazil habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sami. Qultu wa masamu qala al-mautu. Kata Nabi, sesungguhnya habbatus sauda ni raja segala ubat kecuali asam. Sahabat tanya apa dia sam ni ya Rasulullah? Sam ni mati ya. Mati tak ada ubat. Mu nak mati mu makanlah banyak mana pun mati-mati ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa lagi makanan berkat yang kita kena ada bulan Ramadan? Kurma jangan tinggal. Suka tak suka kena ada. Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslimin. Sesungguhnya ada batang pokok. Pokok ini berkatnya sama berkat seperti berkatnya orang Islam. Ini hadis Bukhari. Apakah pokok itu? Nabi tunjuk ni, pokok kurma. Sebab itu kurma ni, kehidupan Nabi SAW dikelilingi kurma. Nabi ni hidup dikelilingi kurma. Dan Nabi makan kurma bukan semasa puasa saja. Macam kita bulan puasa ni kurma lah. Bulan Ramadan kita makan kurma. Bulan lain tak masuk kurma. Lain masuk kurma dengan kurma lain. Nabi raya makan kurma. Sambut kelahiran baby Nabi makan kurma. Ra'i tetamu Nabi makan kurma. Apa lagi? Nabi pergi perang bawa kurma. Kurma ni jadi makanan utama rumah Nabi. Dia bukan dessert dah. Dia makanan utama. Nabi suka kurma. Aisyah radhiyallahu anha dia pernah cerita, in kunna ali Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binarin inna huwa illal ma'u wat tamru. Kata Aisyah, kami iaitu keluarga Nabi Muhammad, kami jarang-jarang menyalakan dapur dengan api. Kadang-kadang sampai tempoh sebulan. Jarang masak. Nabi dia jarang masak di rumah. Perempuan yang malas masak jangan guna dalil ni untuk tak masak pula. Berapa dak masak 3 hari dah makan kedai ni. Saya ikut sunnah Nabi bang. Jangan gitu. Nabi rumahnya tak berasak. Apa sebab? In huwa illal ma'u wat tamru. Kerana kami memang biasa di rumah hanya makan buah tamar dengan air kosong je. Rumah Nabi tu je menu dia. Sebab tu Nabi smart, tak ada sakit. Dia makan buah tamar, kurma kering dengan air sejuk. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan dalam satu hadis Nabi pernah menyebut,
la yaju'u ahlu baitin indahumut tamru. Keluarga aku tak akan lapar di rumah selagi mana ada buah tamar. Sebiji tu dah kira ada makanan lah di rumah aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sangat suka buah kurma. Ada satu hadis lain daripada Abu Hurairah, ma syabi'a al Muhammadin min ta'amin wahidin salasan hatta qubida illa al aswadaini at-tamru wal ma'. Kata Abu Hurairah, keluarga baginda Nabi tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Tak pernah. Kecuali Nabi makan satu hidangan saja, ataupun aswadain. Apakah aswadain? Kurma, air kurma. Kurma Nabi tu ya, dia favorite dia. Sampailah Nabi wafat, hatta qubida. Sampai Nabi wafat, itu favorite dia. Ni hadis Ibnu Hibban. Mana tuan-tuan lepas ni kena cuba buatkan satu amalan ya. Naik kereta ngunyah kurma pula. Barulah kurus sikit badan. Ini tidak. Singgah petronas, singgah share, macam-macam benda beli. 3 plastik, 3 supik beli. Bila nak kurus? Kuantan ke puak kedis ni, puak krepek, puak. Apa banyak beli? Ngantuk puak kacang, puak. Dia berhenti rokok tu bagus dah, sakit benda lain pula. Banyak makan kacang, banyak makan ngaruk jadinya. Kita tukar menu kita lepas ni, nak travel KL balik raya esok, bawa kurma siap-siap. Mungkin boring makan kurma. Tak bubuh macam budak-budak sekarang, bubuh mentega, bubuh cheese, bubuh tu sedap kau katanya. Katanya sedap. Bubuh mayonis, macam sandwich pula dah. Bubuh sarding, mana tahu sedap. Bolam tapueh, bawa kereta balik raya, ai ngantuk pula ni ambil kurma se, barakah. Oh, berasa sarding kurma, kurma sarding. Barakah tuan-tuan. Duduk rumah mak mentua nanti sambil menengok cerita drama filem raya, makan kurma. Orang makan kuih raya, kita makan kurma. Puak. Bapa mengunyah kurma, barakah. Ilmu London tak ada dalam hadis. Ni adalah hadis bawa. Orang kan lain, orang baru dengar ceramah dia lain. Puak pakai kurma. Percayalah banyak kurma tak habis. Ya, gilah rumah siapa-siapa esok, atas meja dapur penuh kurma tak habis. Orang gitu kan reti buat kurma. Tapi saya di kampung saya dulu, di Maran, orang kampung saya ada satu menu dia buat. Dia buat cekodok kurma. Ada mungkin Terengganu pun ada kau. Dia orang kreatif, tak nak membazir. Kurma kan banyak orang bagi hadiah yang berhormat bagi berapa kotak dah tak habis. Orang ni bagi petang kan berapa kotak lagi bagi dia orang. Kadang rumah kita penuh kurma free. Tak campur ada NGO buat iftar lah bagi pek bekas tak termakan. Jadi orang kampung saya dia buat kreatif, dia buat cekodok jemput kurma. Ada dia campur kan macam buat orang buat cekodok udang, kita buat kurma. Sedap ke? Sedap. Ada yang blend, buat jus, buat ni barakah tuan-tuan. Nabi dia suka kurma. Sebab itu kata ulama, ada 5 jenis makanan kena taruh di rumah untuk barakah. Pertama sekali buah tin. Oh ni kena ada di rumah. Sebab buah tin disebut dalam surah At-Tin ayat 1. Buah-buah sebut dalam Quran ni barakah. Letak di rumah buah tin. Tin ni ada kering, ada tu kita besok kering. Yang kedua buah zaitun. Sebab zaitun ni sebut Quran surah Al-An'am ayat 141. Zaitun kena ada. Tak ada zaitun, jeruk ke ni lah. Yang ketiga pisang. Pisang kena ada. Pisang sebut di surah Al-Waqi'ah ayat 29. Buka kena ada pisang. Itu dulu orang tanya, apalah orang dulu-dulu asal sedekah di masjid beri pisang, asal hari Jumaat sedekah pisang. Ingat beruk bagi pisang. Tak boleh cakap gitu. Dia nak ngambil barakah dari buah yang berkat pada hari yang berkat, di tempat yang berkat. Buah berkat pisang, hari berkat Jumaat, tempat berkat masjid. Dia nak pahala. Bukan mengatakan jemaah mari tu beruk. Dah. Dia nak ambil berkat, nak bagi buah kurma.
Berapa orang hak reti makan kurma? Itu jangan kita kata apa orang tu dulu panggil. Sekarang kita tak bagi pisang lah, kita bagi nasi. Sekarang kita ubah sikit. Apa lagi? Buah anggur, inab. Buah anggur itu disebut dalam surah Abasa ayat 28. Macam di Terengganu saya tengok banyak jual baby anggur lah, macam-macam. Anggur sekarang ni ada hak kecil, hak besar ada. Beli, tidak mahal dah sekarang anggur. Dah kata local product dah sekarang. Beli, tok letak air. Lepas terawih, makan sebiji. Barakah. Yang ke, alhamdulillah kata ulama, makanan hak molek ada di rumah kita, rumman. Rumman ni buah delima. Payah nak carilah kalau di tempat kita. Sekarang pun ada. Delima ni orang buat jus. Pemain-genik ambil nama. Elok. Itu sebut dalam Quran, surah Ar-Rahman ayat 68. Dan kurma, of course, surah Al-Qamar ayat 20. Hadis-hadis berpuluh cerita tentang kurma ini. Cuma ada tambahan satu. Kalau tuan-tuan molek di rumah ada, tanam pokok bidara. Bidara ni pun pokok surga. Wasidrim makhdud, surah Waqiah kan ayat 28. Dan di sana ada pokok bidara, sidir makhdud, yang tidak berduri. Dia pokok bidara ni di sekarang ni dia berduri. Di surga dia tak ada duri. Lafaz sidir atau sidrah ini diulang sebanyak 4 kali dalam Quran. Itu 3 kali dengan perkataan sidir dan ada sekali perkataan sidrah. Makhdud ni maknanya khuddida syaikuhu, maknanya durinya dah siap potong. Sebab itu saya selalu pesan pada masjid, kawasan luar, beli sepokok 2, tanam. Niat sedekah lah pada orang nak ambil. Sebab pokok ni nak tanam di rumah tak berapa sesuai sebab dia duri. Kita nak cucu nak main payah berlari, sangkut apa luka. Jadi kalau dapat ditanam. Apa sebab? Kerana pokok ni banyak kegunaan. Pokok bidara ni, kalau tuan-tuan rumah luar, bolehlah tanam. Pertama sekali, daunnya orang ambil untuk mandi jenazah. Nabi diajar kepada Ummu Atiyah Al-Ansariyah masa nak mandikan jenazah anaknya Zainab, igsilnaha salasan au khamsan au aksar min zalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah kafura. Kata Nabi, mau mandikan dia 3 siram ataupun 5 siraman dengan atau lebih dengan air dan bidara, kata Nabi. Sidr, kena ada bidara. Kemudian letakkan kapur barus pada mandian terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sekarang ni nak cari daun bidara ni susah. Nak pergi pasar belum tentu ada. Tapi kalau masjid tanam, siapa nak mari ambil lah. Gitu. Kita niat saja dapat pahala. Daun bidara ni juga untuk wanita yang untuk nak mandi wajib selepas daripada dia seminggu tak sembahyang, dia nak mandi semula, nak mandi angkat hadas besar, bagus kalau dia menggunakan daun bidara. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, dia pernah tanya Nabi tentang tata kelola cara nak mandi wajib. Dia panggil ghuslil ma'id, mandi wajib untuk perempuan yang baru lepas 7 hari tak sembahyang ataupun tempoh tak sembahyang itu. Dan apa jawapan Nabi? Ta'khuzu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatahharu fatuhsinu tuhura. Maka kata Nabi, ambil air campur dengan daun bidara, bersucilah dan sempurnakanlah sucinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bagus, wangi pun wangi. Yang orang mandi pakai daun sirih apa itu tambahan lah. Itu adalah kira-kira lain. Tapi sidir bagus, sunnah. Apa lagi? Daun bidara bagus untuk mandi kepada orang yang baru masuk Islam. Ini tidak wajib. Tidak, jangan tuan-tuan wajibkan orang berlepas mengucap jom mandi. Tak, benda tu tak wajib. Tapi bagus kalau dilaksanakan. Cuma kalau nak dilaksanakan, elok ada daun sidir. Qasim bin Asim radhiyallahu anhu dia cerita, annahu aslama fa amarahu an-nabi ayaghtasila bima'in wasidrin. Aku masuk Islam,
Nabi pun suruh aku untuk mandi dengan campur air dan daun bidara. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Dan daun bidara ni, kalau tuan-tuan ada saka, berasa badan kena sihir di orang, rasa macam bodoh je sehari dua ni, tu tanda kena sihir di orang, maka raja-rajalah mandi guna daun bidara. Daun bidara ni daun yang ditakuti oleh jin. Jin takut betul dengan daun bidara, tuan-tuan. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang bercerita tentang fitnah syaitan kepada Nabi Sulaiman, dalam penceritaan yang panjang itu, Syekh Al-Qurtubi dia menceritakan daripada seorang ulama namanya Wahab bin Munabih. Ketika dia ceritakan tentang cara untuk mengobati sihir, dia ajarkan ambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus, campurkan dengan air yang kita nak mandi, bacakan ayat kursi. Boleh guna minum, boleh guna mandi. Kalau nak guna minum, bacakan ayat kursi, letak pada air yang molek, beri pada orang yang terkena sihir, minum 3 kali teguk. Dan balance tu gunakan untuk mandi, insya-Allah hilang sihir. Ini dalam tafsir disebutkan. Dan digalakkan membaca dalam air itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambahkan ayat kursi. Itu memang confirm buangkan syaitan jin. Ini boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan cari jilid pertama, ataupun tafsir Quranul Azim jilid pertama muka surat 372. Amalan untuk menghalau jin. Tapi kalau tanya saya, jin ni lagi kalau tuan-tuan mandi air sejuk. Kalau mandi pakai hot shower air panas, dia sengih ya, tak lari. Sebab syaitan ni dia buat pada api. Api dengan panas dia senyum ya. Tapi kalau mandi air sejuk, lari lintang pukang ni, sebab dia api. Sebab itu orang tua-tua dulu mandi air perigi, air telaga. Air perigi ni sejuk, tuan-tuan. Pagi-pagi nak pergi sekolah mandi, pakai ni timba ni, bau mandi, sejuk, badan sedap. Antara hikmahnya, syaitan tak lekat. Kita sekarang hak jadi badan memau, sakit tak tentu arah, banyak jin, banyak benda-benda, mandi dah lah air panas. Tak pernah mandi air sejuk lah kita umur sekarang ni. Sebab murah agak, dah biasa mandi hot shower. Itu pergi air terjun sekayu mana, masuk air, Allah sejuknya. Tak biasa dah mandi sejuk. Jangan. Baik tu kalau berubat perubatan Islam, tanya ustaz-ustaz hak erti kan. Dia suruh mandi guna air batu. Air batu dah berdi, tak ada air, nak bagi sejuk, sebab benda tu lari. Jadi tuan-tuan, bolehlah mandi air sejuk lepas benda ni ya. Kalau tak keluar juga jin, tuan-tuan lah jin yang sebenarnya. Memang jin sungguh lah. Ni saya cadangkan ke tengah kan. Kalau ada rezeki lebih, tanamlah pokok-pokok yang disebut dalam Quran. Dekat dengan UAE, dia ada The Islamic Botanical Garden di Sharjah di UAE. Dia buat satu taman, dia tanam pokok dan buah-buahan yang disebut dalam Quran dan hadis. Dia buat satu kawasan supaya anak-anak boleh belajar. Tuan-tuan sini kan ramai kaki tangan kan, boleh bantulah menjaganya. Ada 50 pokok yang ada disebutkan dalam Quran. Anggur, buah ara, zaitun, pisang, selasih. Selasih ni basil. Selasih payah nak cari, daun selasih payah. Kadang kita nak buat ada makanan-makanan Thailand ni nak kena pakai daun selasih. Pak kong kak kak krong kak 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 krong kong 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 tu dia pakai daun selasih. Susah. Daun selasih pergi kat kedai kadang tak jual lah. Selasih banyak pesen nak. Ada selasih hak manis, ada selasih Thailand macam-macam. Rupanya tu pokok sebut dalam Quran. Basil. Jadi kita tanam. Dia tanam basil, kayu putih, halia, pokok palma. Palma kita ada tanam masjid ni pun saya tengok banyak pokok palm. Kunyit. Kemudian apa lagi? Macam-macam lah. Dan dia tanam juga 42 jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Termasuklah lidah buaya, jintan hitam, ada banyak. Ada 2 pokok je yang dia tak tanam dekat dengan Islamic Botanical Garden itu. Walaupun 2 ni sebutkan hadis dalam Quran, tapi dia orang tak tanam. Apakah pokok itu?
pertama sekali gharqad. Dia tidak tanam sebab takutkan Yahudi menyorok belakang tu kan. Yang kedua dia tak tanam zakum, pokok dalam neraka. Itu dia tak tahu mana nak cari benih agaknya. Zakum tak ada, hak lain boleh tanam. Jadi kalau kita sebab tengok kawasan kita luas kan, luas. Buat satu kawasan botanical garden, pokok-pokok surga. Moga-moga berkat lagi lah Bandar Al-Muktafi Billah Syah ni, mudah-mudahan barakah tempat kita. Balik pada kurma tadi, kurma kena ada. Dan kurma yang paling Nabi suka tidak boleh tidak, tak dapat kita nafikan, ajwa. Kalau tuan-tuan mampu, bolehlah kurma ajwa. Kurma ajwa ni banyak dia punya barakah dia. Kata Sa'id bin Abi Waqqas, Nabi sebut, man tasabbaha kulla yawmin sab'an tamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dhalikal yawm thummun wala sihrun. Siapa-siapa pagi-pagi sarapan ataupun dia bersahur dengan 7 biji kurma ajwah, maka sepanjang hari itu dia takkan diracun dan takkan kena sihir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud. Sahih. Tuan-tuan sahur esok 7 kurma, tapi ajwa. Selamat pada sihir. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, al-ajwatu minal jannati wa hiya shifaa'un minas summi. Ajwah ini adalah kurma original Madinah, kata Nabi. Ini Madinah punya kurma. Dan ini kurma minal jannah, datang pada surga, kata Nabi. Wa hiya shifaa'un minas summi. Dan ini kurma ini adalah penawar daripada racun. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih berkat lagi, kurma tu berkat dah, lagi barakah, cari ajwah. Cuma ajwah ni, yalah Nabi sebut tadi 7 biji. Ajwah ni dia tak boleh makan banyak sangat. Ajwah ni kalau makan terlampau banyak boleh botak kepala, gugur rambut. Itu membahaya sikit ajwah ni. Apa sebab boleh botak kepala? Ajwah ni tuan-tuan 100 gram RM15 harganya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng boleh makan kurma ajwah. Sekarang pula ajwah banyak pula pesen ada kurma ajwah aliyah premium. Oh tu lagi mahal. Ada lagi mahal kurma ajiyah as-safa, macam-macam lagi. Kadang mahal tu kotak dia je, packaging dia comel. Buah tu kalau beli di Madinah tidaklah mahal mana. Tapi kalau tuan-tuan nak kedekut berkira sangat, gilah Madinah beli sendiri. Orang tu tolong bawa dah bungkus comel, banyak pula minta kurang. Nak murah ambil kurma tu lah YB bagi free, tu free tuan-tuan. Tak payah beli. Tapi yalah barakah ni adalah harganya agaknya. Botok pun botok lah tuan-tuan, belilah sebungkus makan. Ambil berkah. Apa lagi nak dapat berkat bulan puasa ni? Yang ke-6, yang terakhir lah. Kita mengambil tabarruk dengan tempat-tempat tertentu. Di dunia ni ada tempat tertentu yang ada berkat. Apa contohnya? Dalam dunia ni tempat paling berkat Mekah. Dalam Mekah tu pula yang paling berkat Masjidil Haram. Masjidil Haram ni semua ibadat tak sama ibadat tempat lain. Satu pahala dia 100,000 Tuhan bagi. Dan jangan berdengki lah. Itu memang special tempat berkat. Dan orang kalau bulan puasa pergi pula buat umrah, pahalanya tak sama bulan lain. Nabi sebut fa iza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Kalau tiba Ramadan, berumrahlah kamu. Sebab umrah di bulan Ramadan sama pahala haji dengan aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang pergi umrah bulan puasa, pahalanya sama pergi haji dengan Nabi. Kita pula jadi dengki. Oh, untunglah orang kaya. Well, itulah kena kerja kuat. Rezeki. Bukan kaya sebab nak bergaya, nak kahwin dengan orang artis. Dah. Kaya sebab aku nak pergi Mekah bulan Ramadan. Akan niat bagus. Aku nak kaya sebab aku nak bayar zakat 1 juta. Barulah kaya dan bergaya. Jangan dengkilah dengan orang kaya. Orang kaya sentiasa ke depan. Sahabat-sahabat Nabi pun dengki dengan orang kaya. Ya Rasul, kami dengki dengan sahabat yang kaya ya Rasul. Bapa pula pun dengki. Dah kita semayang, dia semayang. Kita puasa, dia puasa.
Tapi dia sedekah, kita tak boleh sedekah ya Rasul. Kita asyik terima sedekah, untung lah. Oh jangan dengkilah. Ni aku ajar mu zikir. Dia orang tak tahu, mu aku ajar. Zikir apa ya Rasul? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mu baca 3 kali pas sembahyang. Oh terima kasih ya Rasul. Disimpan sama dia. Bocor juga maklumat ke geng-geng kaya. Geng-geng kaya amal pula. Subhanallah, alhamdulillah. Ngadu lagi hak miskin ya Rasul. Hak pecah dah rahsia ya Rasul. Geng-geng kaya tahu juga amalan tu. Bila masa nak lawan dia orang? Dah lah sedekah banyak, boleh zikir lagi. Ajar lagi yang lain ya Rasul. Tak ada lah dah, mu kenalah kerja kuat jadi serupa mereka. Nabi marah. Masih nak lebih pada orang, habis kerja tak boleh lah. Orang kaya kelebihan dia. Jadi buat umrah boleh musim bulan Ramadan, pahala sama haji dengan Nabi. Dia umrah Ramadan mahal, tak sama bulan lain. Ramadan pun ada pakej dia. Awal Ramadan lain sikit, tengah Ramadan lain sikit, ujung Ramadan lagi lain lagi. Barakah. Apa lagi tempat berkat dalam dunia? Masjid Nabawi, barakah. Tuan-tuan semayang di Masjid Sultan Mahmud Al-Muntaqi Billah ni berapa pahala banding dengan Masjid Nabawi? Katalah tuan-tuan dah nari puasa ni, katalah konsisten buat 8 hari datang masjid ibadat. Semayang 5 waktu, 8 darab 5 darab 27. Maknanya 8 hari darab 5 waktu darab 27 kali ganda. Tuan-tuan baru dapat pahala 1080. 8 hari punya job 1080 markah. Pergi Masjid Madinah 8 hari darab 5 waktu darab 27 darab 1000 fadilat Madinah. Berapa boleh pahala? 1,80,000. 8 hari Madinah, 8 hari di Mu'tafi Billah Shah, langit dengan bumi. 8 hari punya job, hak ni jutawan lah. Barakah. Barakah. Apa lagi berkat? Masjid Al-Aqsa, barakah. Tapi kita tak payah lagi jauh-jauh. Berkat tu ada di mana tempatnya? Masjid kita ni. Masjid ni barakah. Disebabkan itulah orang, kalau nak ada orang sakit ke orang tak sihat, dia akan buat amalan ambil air 7 masjid. Air kolah 7 masjid. Masjid ni ada air kolah kan? Kolah kena buka. Masjid tak ada kolah, tidak nama masjid. Masjid kena ada kolah. Sebab air kolah tu berkatnya. Kenapa air kolah masjid berkat? Sebab dengar azan, dengar ceramah, dengar azan. Dan orang pula ambil guna untuk wuduk. Mana ada orang cuci kereta pakai air kolah masjid? Kawash. Tak. Orang buat benda molek. Jadi air dia barakah. Maka ada orang dia ambil air tu buat ngobat. Tapi bukan satu masjid, 7 masjid. Bahkan ada negeri tertentu, kalau pertabalan sultan mereka yang baru, antara air yang kena ambil, air 7 anak sungai, 7 masjid. Untuk pertabalan raja mandi pakai air tu. Dulu kita pelik, apa berkatnya air masjid? Rupanya dia duduk di tempat berkat. Air kolah di balai raya tak sama air kolah di masjid. Air kolah rumah kita tak sama kolah masjid. Sebab barakah. Kalau masjid tu ada kolah lah, kalau tak ada kolah tak payah lah. Air payah sebab dia tertutup. Kolah ni dia terbuka. Kan air ni, kalau tuan-tuan baca doa, dia berubah struktur air tu kan, ada kajian sains ya. Bila kita baca ayat kursi, air tu jadi kristal comel. Ini pula air kolah hak dengar azan tiap-tiap hari. Baik tu orang tua-tua dulu, kalau mati wasiat tanam sebelah masjid. Apa sebab? Nak dapat berkat masjid. Masjid kan ada azan, biar azan tu berkat sikit sampai ke kubur dia, sampai begitu. Jadi sepanjang Ramadan ini, nak dapat berkat, masjid jangan tinggal. Jadi kita simpulkan, bulan Ramadan ni nak dapat berkat, kita kena cari berkat itu. Bukan duduk kat tiang, mari dah berkat ni. Rasa macam kena timpa berkat lagi ni. Banyak rasa ni. Dah, berkat ni kena cari. Bagaimana mencari? Kita cerita tadi lah. Makanannya, cara makannya, amalan-amalannya, tempat mana nak duduk, hari apa, waktu mana, ini semua mengundang barakah. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa.
moga majlis kita sama-sama diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau masih di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkan pada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, selamat meneruskan perjuangan di bulan Ramadan dan selamat mencari keberkatan sepanjang Ramadan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.